Assalamualaikum, salam hormat. Saya Pak Kunara dan pada kali ini saya nak bagi respon sikit kepada satu posting dalam Facebook oleh seorang saudara kita yang katanya daripada Palembang. Dia merujuk dalam posting tu mengatakan bahawa dalam adat Palembang, keris dipakai di sebelah kiri. Dan dia tunjuk satu gambar pendekar Jawa yang pakai keris sebelah kiri. Dan juga tombak dipegang dan pedang diselitkan ataupun dipakai di belakang. Okey, dia kata Palembang dengan Jawa sama, tapi Melayu pakai keris tak betul sebab Melayu pakai keris kat depan. Jadi bila pakai dekat depan ni, dia kata susah nak bergerak, tak boleh nak sampai dia kata kononnya mengganggu pergerakan lah. Okay. Ayat sebenar dia tu pada saya agak lucah dan tak sesuai lah sebenarnya. Okay. Jadi daripada apa yang saya faham tu, dia kata, saya tukar keris sekejap sebab dia menganggap kalau kita refer pada gambar dia tu, satu keris yang panjang. Dia kurang macam ni lah. Jadi bayangkan kalau benda ni duduk tengah-tengah macam ni. Sedih sekejap macam tu. Macam mana kita nak bergerak? Nak tunduk, nak berjalan pun susah. Ini mungkin apa yang dia bayangkan lah. Saya tak salahkan dia, itu pendapat dia, dan dia kata dia dapat tu daripada rujukan dia ialah catatan seorang Belanda pada tahun 17 lebih, kalau tak silap. Cuma di sini saya nak cerita ataupun saya nak maklumkan, sebenarnya memang kita pakai keris. Orang Melayu Semenanjung pakai keris memang di tengah. Jadi saya akan gunakan example ni, contoh ni yang panjang ni. Sebab sebenarnya walaupun dia di tengah, tapi dia condong ke kiri. Jadi tak ada masalah untuk saya duduk atau berdiri atau berjalan dan sebagainya. Kenapa dia kata pakai keris di kiri, di sebelah kiri? Ini memang orang kata kedudukan yang standard untuk pemakaian keris di waktu aman. Saya tak nak argue pasal keris terlentang telangkup ni, sebab pada saya ada beberapa orang guru dan beberapa orang rujukan yang semua mengatakan dan menyokong bahawa inilah caranya. Pernah dalam salah seorang daripada rujukan saya ni, dia memaklumkan bahawa dalam Istana Perak tak ada apa-apa arahan ataupun titah rasmi Tuanku Sultan yang kita kena terbalikkan keris. Yang ni dia dapat daripada pihak Panglima Istana sendiri. Tak ada tak ada. Yang kedua, daripada almarhum adik guru Nik Rashidin. Dikabarkan almarhum Nik Rashidin ni cukup marah kalau tengok orang pakai keris terangkup macam tu. Cukup marah. Kenapa? Itu dua sumber yang rujukan yang saya dapat. Kemudian ada yang kata Datuk Mio pakai keris macam tu. Datuk Mio Abdul Rahman, Mahaguru Silat Gayung, setakat mana yang saya pernah tengok gambar beliau, saya tak pernah jumpa dengan almarhum Datuk Mio. Tapi setakat mana saya tengok gambar, semua keris dia terlentang macam ni. Mungkin ada yang saya tak pernah tengok, tu saya tak pasti. Tapi setakat yang saya dah tengok, macam ni. Kemudian almarhum guru saya
Dr. Haji Ishak bin Hitam pun pakai keris macam ni. Okay, dia tak pusingkan. Okay, beliau tak pusingkan macam ni. Dia pakai macam ni. Dan lebih kurang 20 tahun lepas saya belajar pasal tu daripada almarhum Ustaz Ishak, Yang Mulia Tengku Ahmad Ritaudin pun menceritakan benda yang sama. Pemakaian keris harus terlentang menghadap ke depan. Jadi pada saya, seorang lagi Profesor Jah Osman juga mengatakan bahawa keris perlu dipakai macam ni. Jadi tu dah 5 rujukan yang saya ada. Semuanya menghadap keris ke depan. Jadi pada saya tu dah cukup untuk cukup kuat. Alasan cukup kuat untuk mengatakan bahawa ini adalah cara pemakaian keris yang sebenar. Okey. Jadi setengah orang tanya saya, habis tempat aku, kalau nak bertempur macam mana? Okey, yang saya belajar ni aman. Bila nak bertempur, kita kisarkan ke tepi. Bila kisar ke tepi, dia duduk di sebelah kiri. Jadi sama tak dengan pernyataan saudara kita dari Palembang tadi, keris di kiri. Memang keris di kiri pun, dan dia merujuk pada keadaan berperang. Memang berperang pakai keris kat kiri. Ni tandanya. Bila duduk di sini, maknanya saya ataupun kita nak menyampaikan bahawa kita berada dalam keadaan yang terancam, kita terasa tak selamat. Jadi keris duduk di tepi supaya mudah untuk dicabut atau dihunus. Itu signal dia. Sebab Melayu ni dia tak semua benda bertulis. Tak semua benda ada dalam manuskrip. Cara dia berkomunikasi ni kita panggil dia panggil istilah dia cultural communication. Maknanya dia banyak menggunakan perlambangan dan isyarat. Okey. So kalau dalam bahasa keris, maknanya ini aman. Ini tak aman. Okey. Senang aja. Itu aja. Okey. Jadi ni ialah aman. Walaupun keris ni panjang, tapi masih boleh diselit. Cumanya kebiasaannya kalau keris saiz macam ni, kita jarang selit lah. Selalunya kita pegang. Keris yang selit ni sebenarnya dia lebih kecil kalau kita tengok. Okey. Yang ni keris selit. Jadi dia diselitkan macam tu. Okey, sama juga. Kalau keris selit ni kita dalam keadaan terancam, kita kisarkan ke tepi. Jadi orang yang berada di sekeliling kita bila tengok keris tu macam ni, dia akan faham. Oh, dia ni sedang dalam keadaan siap siaga, sedang keadaan bersedia. Tak semestinya nak gaduh tak, nak cabar orang apa tak, tapi dalam keadaan siap siaga. Kalau dalam istilah apa ni, senjata api, misalnya kata ni safety on, yang ni safety off. Okey, itu bahasa berkeris. Okey, sebab Melayu ni dia bahasa dia bukan bahasa bercakap semata-mata. Perbuatan dia, kelakuan dia, pakaian dia, warna-warna pada pakaian dia, cara dia berpakaian, itu semua membawa maksud. Okay, itu yang gagal difahami oleh ramai pengkaji barat, yang mana mengkaji peradaban Melayu ni dalam konteks barat. Maknanya nak kena ada manuskrip, nak kena ada catatan, kena ada buku, kena ada artifak, kena ada bukti yang nyata. Itu kaedah akademik barat, saya tak nafikan kaedah mereka. Tapi bila kita cuba nak aplikasikan kaedah-kaedah tersebut dalam pengajian atau pengkajian peradaban Melayu, dia jadi kurang sesuai. Okay, saya ambil contoh mudah. Seorang sahabat saya daripada Michigan. Okay.
dia ni peminat seni bela diri lah. Dia seorang yang bagus. Dia suka explore, dia suka meneroka, mencuba. Tapi dia kata dia nak mencari permainan keris yang sebenar, yang original. Sebab pada dia, apa yang kita ada sekarang ni dah ditokok tambah. Okey, saya kata, how do you know? Kan? Macam mana kita tahu? Sebab permainan keris ni masih ada. Dan diperturunkan daripada nenek moyang kita sampai sekarang. Jadi, dia kata dalam sistem akademik ataupun sistem pengkajian mereka, barat, okay, penyampaian melalui lisan, penyampaian melalui verbal ni atau perbuatan ni boleh dipetikai. Sebab dia kata ingatan manusia ni tak perfect, tak sempurna. Okay, kita akan lupa benda-benda tertentu. Okay, fine, yang tu saya setuju. Okay, dari segi argument dia lah. Okay. Cuma kalau kita tengok dalam persilatan, okay, memang saya tidak menafikan bahawa seni bela diri ini sentiasa berkembang, sentiasa berevolusi, sentiasa beradaptasi. Okey, ini adalah benar untuk bukan saja silat, tapi kalau kita tengok dalam taktik ketenteraan dan persenjataan pun benda yang sama. Kalau pada masa Perang Dunia Pertama dulu, okey, tentera menggunakan bolt action rifle yang pakai tarik tu. Masuk Perang Dunia Kedua dah ada machine gun. Sekali petik keluar peluru berpuluh-puluh. Okey, dah berbeza. Okay, kerana perbezaan zaman. Okey, dan di penghujung Perang Dunia Kedua pula terciptanya apa yang dipanggil assault rifle. Okey, rifle tempur. Itu yang digunakan sampai sekarang. Kaliber peluru pun berubah. Okey, 303, 320 naik ke 556, 762 mm. Okey, sampai sekarang 9 mm, 662 kalau tak silap. Macam-macam kaliber lah, perubahan. Tapi objektifnya tetap sama. Okey. Itu dari segi saya faham apa yang dia maksudkan oleh beliau mengenai perubahan tu. Okey, dari segi tu. Tapi dalam persilatan kita ada tradisi. So tradisi bersilat ni dia tak berubah. Okey, kecuali mana-mana yang guru tu sendiri ubahlah. Jadi pada saya apa yang saya dapat ni masih orang kata dalam keadaan asli, yang asal. Okey. Jadi saya bagi tahu dia, saya kata datanglah ke Malaysia. Kita jumpa guru-guru keris ni. Tanya sendiri. Okay. Dan seperti yang saya cakap tadi, tak semua persilatan bermain keris. Okey. Dan saya pun orang silat. Mungkin ada yang tanya, Pak Kunara ni siapa nak cakap pasal silat apa semua, tak pernah tengok pun sebelum ni. Baru-baru ni je baru nampak muka. Okey, sebenarnya saya dah lebih actually tahun ni saya 30 tahun dalam silat. Lebih kurang 30 tahun. Saya lebih dikenali sebagai seorang pemedang. Okey. Ilmu pedang ni saya warisi daripada almarhum ayahanda saya. Warisi dan saya kembangkan. Dan selain daripada itu, saya juga belajar permainan sundang dengan Prof. Jah Osman, permainan tekpi, cara harimau berantai dengan Prof. Jah Osman. Saya terlibat dengan seni silat cekak Malaysia hampir 20 tahun. Okay, belajar dan mengajar. Saya juga belajar seni pedang barat, okay, khususnya aliran Fiore Delivery dan juga aliran Lichtenauer.
ada sikit-sikit Mia. Okey, itu dan saya mula memanah tahun 1992. Sampai sekarang masih saya tak masuk pertandingan, tapi kita praktikkan lah. Okey, jadi itu latar belakang seni bela diri saya. Itulah Pak Kunara. Okey, dan sekarang ni saya menulis dalam majalah Dewan Budaya. Dah masuk tahun ketiga, dah masuk tahun keempat. Okay. Berkaitan dengan topik pedang, persenjataan, persilatan. Okay, saya juga banyak terlibat dengan aktiviti-aktiviti ataupun seminar-seminar yang berkait dengan peradaban Melayu, khususnya yang berkaitan dengan persilatan dan persenjataan. Okay, saya juga telah menghasilkan sebuah buku, bertajuk Inilah Kitab Seni Pedang Sukma Kencana. Jadi buku ni merupakan salah satu percubaan untuk mendokumentasikan seni Sukma Kencana sebagai satu seni pedang Melayu. Okay. Jadi selain daripada itu, saya juga banyak berkomunikasi dengan pihak-pihak dari luar negara, macam kawan saya di Michigan tadi tu. Okay. Juga dengan museum-museum. Okay. Contohnya museum National Museum of Taiwan. Okay, di mana saya menjadi pakar rujuk atau penasihat bidang persenjataan Melayu. Jadi bila dia orang ada masalah, ada persoalan, dia akan tanya, akan rujuk pada saya. Okey. Mungkin sebab saya ni banyak kepada penulisan dan lebih kepada penyelidikan, jadi saya kurang menonjolkan diri di khalayak ramai. Tapi cuma itu sebahagian daripada apa yang saya buat lah. Okey, jadi saya rasa video ni dah agak panjang. Jadi kita mula dengan cerita keris tadi. Masuk sikit kepada siapa Pak Kunara ni sebenarnya. Okey. Jadi dengan tu saya ucapkan terima kasih kerana sudi mendengar. Okay, kalau ada apa-apa soalan, sila ajukan pada saya. Saya ada di social media, Facebook, Instagram, dalam YouTube, dalam TikTok. Jadi sekiranya ada apa-apa persoalan, silakan. Dan sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam hormat.